Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sambung lagi kita dalam bab 5 trigonometri yang melibatkan contoh yang ke-6 hingga 10. Okey, video 5 ini akan fokus kepada contoh 6 sehingga contoh 10. Okey, jom sama-sama kita tengok buku teks muka surat 115. Okey, buku teks tingkatan 3 matematik muka surat 115. Okey. Di sini kita akan terangkan apakah hubungan di antara sinus, kosinus dan juga tangent. Kita tahu rumus sinus ialah saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Sinus ialah setentang dengan hipotenus. Kosinus cos sebelahan dengan hipotenus, manakala T tangent ialah sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Kita tengok contoh kat bawah ni. Kalau suatu segitiga bersudut tegak yang melibatkan panjang sisinya ialah XY dan RQ1. Okay, kita nak tengok bagaimana hubungan di antara sin, cos dan juga tangent. Okay. Theta ni sudut tak tahu apa, ini adalah sudut theta. Okay, katakan sudut theta diberi di sini, di mana sisi PR ialah X, sisi PQ ialah Y dan panjang RQ ialah 1, iaitu hipotenus. Okey, kita tengok dulu sin theta. Sin theta kita tahu setentang bahagi dengan hipotenus, so X per 1. Okey, cos theta ialah sebelahan per dengan hipotenus. Okey, tangent theta ialah setentang bahagi dengan sebelahan. Okey, kamu nampak X per Y. Di sini kita tahu X bahagi 1 akan dapat X. X sama dengan sin theta. Kita dapat X sama dengan sin theta. Y sama dengan cos theta. Okey. So tangent theta ada kaitan kan dengan sin dan cos, dia ada berkaitan. So tangent theta ialah X per Y. Dari gambar X per Y. Kita tahu dah X ialah sin theta. Cos ialah Y ialah X ialah sin theta, Y ialah cos theta. So tangent X sama dengan sin theta per dengan cos theta. Itulah hubungan di antara sin, cos dan juga tangent. Okey, kamu tengok contoh yang ke-6. Okey, dia kata cari nilai sin theta diberi jika nilai sin theta sama dengan 0.6 dan cos theta sama dengan 0.8. Hitungkan tangent theta. Kita tahu tangent theta ialah ni, sin theta bahagi dengan cos theta. Sin theta dia dah bagi dah 0.6, cos theta pun dia bagi 0.8. Jadi 0.6 bahagi dengan 0.8. Kamu guna je kalkulator kamu dapatlah 0.75. Okey. Contoh yang ke-7 pula. Jika nilai sin theta ialah 3/8 dan nilai tangent theta ialah 3/55, hitungkan cos theta. Apa-apa berbalik kepada rumus. Tulis balik rumus tu. Okey, kalau tangent theta sama dengan, dia dah bagi dah sin theta per dengan cos theta. Tangent theta dia dah bagi dah nilai 3/55. Sin theta pun dia dah bagi nilai 3/8. Per ni maksudnya bahagi dengan cos theta. Cikgu buat ni supaya kamu tak keliru. Okey. Kalau bahagi pi sana jadi apa? Jadi darat kan? Tukar tempat lah, tak apa. Okay, nampak?
Yang atas bahagi pergi bawah akan jadi kalau bahagi akan jadi darab, kalau darab akan jadi bahagi. Kamu tengok di sini sudahlah. Tunjuk contoh yang ini je. Dia nak cos kan, sin theta bahagi dengan cos theta. Jadi cos theta sama dengan ubah tempat lah dengan dia. Cos theta sama dengan sin theta bahagi dengan tangent theta. Sebab apa? Tangent ni per 1. Kamu darat silang, kamu bahagi balik apa semua, dia akan dapat macam ni. Dia hanya tukar tempat sahaja. Jadi kamu masukkanlah nilai. Masukkan je nilai kamu tu. Cos theta sama dengan sin theta berapa? Sin theta 3/8. Okey, guna kalkulator bahagi ataupun per 3/8 kurungan 3/8 tutup kurungan per lagi dengan 3 per lagi dengan punca 55. Okey, dapatlah jawapan. Kamu boleh tinggal macam ni ataupun kamu terus gunakan kalkulator, dapat je jawapan pun boleh. Okey ya, nampak tak? Jom kita tengok kalkulator macam mana nak guna. Punca kuasa berapa tadi? Punca kuasa 3/55. 3/8 bahagi dengan 3/55. Okey, tengok perkiraan gunakan kalkulator. 3/8 3 kurungan 3/8 bahagi dengan ataupun per juga per dengan kurungan apa tadi? Punca 55/3. Okey, bahagi dengan 3 per punca 55 bahagi dengan 3 per punca 55 tutup balik kurungan. Okey, sama dengan 0.927 0.927. Kita tengok 0.927. Dia dapat punca 55 bahagi 8. Sama tak? Okey, di sini kita dapat tadi 0.927. Kalau kita buat semak dengan contoh dia, punca 55 kita nak punca 55 bahagi berapa? Soal dia cik lupa. Bahagi 8. Punca 55 bahagi 8. Sama tak jawapan? Sama. Kau boleh buat saja 0.927. Okey, selesai dah untuk contoh 7. Okey, ikut setakat ni ya. Kalau tak faham, kamu ulang-ulang je video ni. Okey, jom kita tengok contoh yang ke-8. Contoh yang ke-8. Kenapa tak ada bergerak ni? Okey, masalah ke? Okey, kita tengok contoh yang ke-8. Okey, cara sama je. Okey. Raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. PQR diberi panjang PR 20. Okey, sin QPR. Sin QPR maksudnya dekat mana? Dekat P. Mana P? Okey, dekat P. Okey, sin QPR ialah 3/5. Hitungkan panjang QR dan cos QPR. Okay, kita tahu sin setentang
per dengan hipotenus. Setentang 3, hipotenus dia 5. Apa kaitan 3 dengan 5? Sebab dia adalah berkadaran. Jadi 3/5 sama dengan QR, tak tahulah, dengan di sini 20. Berapakah panjang QR? Ya, kalau sini 5 darab berapa dapat 20? 5 darab 4 dapat 20. Kalau bawah darab 4, atas pun darab 4. Dapatlah panjang QR kita 12. Nampak? Cara mudah cuba ajak kamu. Dapat 12. Sama dengan jawapan contoh. Kemudian hitungkan B, cos QPR. Nak cari cos sebelahan dengan hipotenus. Sebelahan dah hipotenus dah ada. Sebelahan macam mana nak cari? 5, 12 gunakan Pythagoras theorem. Gunakan theorem. Theorem Pythagoras. 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan 256. Punca kuasa bagi 256 ialah 16. Jadi cos dia, cos QPR ialah sebelahan per dengan hipotenus. Ingat, mesti ringkaskan dengan sifir 4. So 4/5 sama dengan contoh. Okey, nampak? Yang penting kamu hafal dulu dia punya rumus sin, cos, tangent. Saya takut hantu, kalau saya hantu tak takut sangat. Okey, terus kepada contoh yang ke-9. Cara yang sama dengan contoh yang ke-8, tapi ini melibatkan dua segitiga. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT dan RQS. Diberi bahawa PQR ialah garis lurus. Hitungkan cos X. Okey. Di sini nak cari panjang QT dulu kot. Kita cari panjang QT. Dia nak hanya hitungkan nilai cos X. Nak cari cos X sebelahan hipotenus. Setentang kita dah dapat. Macam mana nak dapat setentang? Kaitan Pythagoras dulu untuk nilai di sini. Nilai di sini kita gunakan Pythagoras theorem. TQ sama dengan punca kuasa 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Kamu terus saja kalkulator, terus akan dapat 5. Kalau sini 5 sama panjang, sini pun 5. Jadi kalau kita keluarkan segitiga di sini, keluarkan segitiga SQR SQR ke arah sini, arah sana. SQR. Okey, di sini X, ni Q, ni S, R. Okey, di sini 26. So di sini 5 tambah 5 10. Okey, panjang QR. Okey, Pythagoras theorem lagi untuk cari panjang QR ataupun RQ. Okey, di sini panjang dia gunakan Pythagoras theorem untuk QR 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Okey, kamu akan dapat kalkulator je, terus 24. So di sini 24. Jadi kita nak cari sekarang, nak cari cos X untuk jawapan dia. Cos senang je, sebelahan per dengan hipotenus. 24 per dengan 26. Jangan lupa kecilkan dengan sifir 2. 1, 2, 12 per dengan 13. Inilah jawapan. So simple. Okay, senang je. Salah lagi. So simple lah. Senang je. So akhirnya kamu dapat cos X sama dengan 12 per 3. Apa pun melibatkan rumus dan juga
rumus trigonometri dan juga rumus teorem Pythagoras. Rumus-rumus ni kamu kena ingat. Okey, contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir untuk video yang ke-5, cikgu akan fokus untuk contoh yang ke-10. Cara dia sama juga, yang melibatkan rumus trigonometri dan juga rumus bagi Pythagoras teorem Pythagoras. Okey, apa-apa baca soalan dulu. Kita baca soalan dulu. Okey, raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PRS dan diberi bahawa PQR ialah garis lurus dan cos 60 ialah hati-hati ni, cos 60 0.5. Hitungkan panjang PS. Okey, nyatakan jawapan betul kepada 2 atau 40-an. Macam mana ni? Okey, tengok sel sini 10, ni sama kaki, so sini pun 10. Jadi kalau sama kaki, sudut dia pun sama berapa? 30 darjah. Satu segitiga apa? 180, betul tak? Satu segitiga ni 180. So berapakah sudut di sini? Ya, 180 tolak 30 tolak 30, kamu dapat 120. So kalau situ 120, makanya di sebelah ni ya 180 tolak 120, kita dapat 60 darjah. So kita akan dah dapat dah ini untuk cos 60 darjah. Ni nak cari panjang PS. Soalan dia yang ini, nak cari panjang, hitung panjang PS tu yang penting. Okey, kembali balik. Okey, cikgu ubah kedudukan dia sekarang. Cikgu lukis balik segitiga yang melibatkan 60 darjah tadi. 60 darjah dulu. Okey, di sini 60 darjah, di sini 10. Okey, dia bagi sekarang cos 60 darjah ialah 0.5. 0.5 tu 1/2 lah kan? Okey, 0.5 sama dengan 1/2 kan? Kita cuba pandang segitiga ni akan keliru. Okey, 0.5 sama dengan 1/2. Okey, kita tahu 1/2 ni sebelahan cos ialah kalau saya hantu. Maksudnya cos ialah kalau saya hantu, tak kalau saya hantu. Tu sebelahan per dengan hipotenus. Sebelahan dia berapa tadi? 1 per dengan hipotenus dia 2. Okey, 1 kepada 2. Okey, dekat 2 tu dah ada 10. So 1 ni macam mana 2 dapat 10? Ya, 2 darab berapa dapat 10? 2 darab 5. So 1 pun darab 5. So kita dapat di sini ialah 5. Jadi panjang QR kita ialah 5. Panjang QR kita ialah 5. So kalau panjang QR 5, boleh dapat tak panjang QRS? Boleh dah dapat menggunakan Pythagoras teorem. Nak cari panjang RS. RS sama dengan 10 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2. Square root terus. Punca kuasa. Kalkulator. Tekan kalkulator, punca kuasa kurungan 10 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 tutup balik kurungan sama dengan 8.66, sama dengan 8.66. Ataupun kamu biar dalam bentuk buncah pun boleh, lagi senang. Sebab saat lagi kita nak cari panjang PS.
80.66 ataupun punca berapa tadi? Punca 100 tolak 25. Yes, punca 75. Tak habis lagi. Yang ni baru panjang RS. Dia nak panjang apa? Panjang PS. PS mana? Ni yang panjang ni. Ni. Kita lukis balik. Ni. Okay, kalau lukis balik RS berapa terdapat di punca 75. Okey, tadi QR kita 5, panjang torus PR ialah 15. Okey, tak mau keliru, kita lukis balik. Kita guna pen lain. Pen biru guna dah. Purple. Okey, kita lukis balik. Okey, lukis balik supaya tak keliru. PSR. Okey, RRS tadi punca 75. PR 10 tambah 5 15. So panjang PS dapatlah PS sama dengan square root apa? Ya, punca 75 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Punca 75 kuasa 2 75 lah kan. Tambah dengan 15 kuasa 2 225. Jadi punca kuasa 225 tambah 75, kita dapat punca kuasa 300. Square root answer kita dapat berapa perpuluhan? 2 atau 4 perpuluhan? 17.32. Sama je dengan penyelesaian di bawah. So inilah jawapannya. Okay, nampak? Okay, kalau tak faham, ulang dan ulang. Boleh WhatsApp cikgu, pen peribadi cikgu di mana kamu tak faham, ataupun nanti kalau kamu nak pembelajaran secara live, boleh hubungi cikgu dan kita tetapkan tarikh untuk kita buat Zoom. Okay, sekian dulu dari cikgu. Selamat maju jaya, stay at home, jangan lupa study. Bye.